kitab Sabilul Muhtadin Littafaquhu fi Amriddin, dan satu lagi kitab yang lain. Sebelum saya bacakan kitab Sabilul Muhtadin, ini ada gambar pengarang kitab Sabilul Muhtadin, iaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Banjar, Banjarmasin. Nampak apa ciri-ciri, antara ciri-ciri ulama ni telinganya besar. Kalau orang sekarang kata capang, orang telinga capang ni kalau zaman sekarang diketawakan. Telinga macam piring estro, contoh kan. Dibuat lawak ni. Itu salah satu ciri ulama tu, telinga besar. Tapi taklah semestinya yang telinga besar semua ulama, tidak juga. Ada juga yang maullah. Itu tanda-tanda serbannya besar. Baik. Kemudian saya nak bacakan sedikit kalau ada latar belakangnya. Ini yang Jawi tuan-tuan. Antara kitab Melayu yang besar. Yang besar tu maksudnya apa? Mendalam perbahasannya dari segi fikih, dari segi ibadat, munakahat, muamalat, jenayat. Dia bab ibadat je. Jenayat ada tak? Dia tak habis kitab ni. Kenapa? Sebab sebelum dia habiskan dah meninggal dunia, wafat. Dia sampai bab apa? At'amah, akikah, ibadat lah. Maknanya munakahat dia tak masuk, muamalat tak masuk, ibadat saja. Baik. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah dilahirkan di sebuah desa dekat kota Martaputra, Kalimantan Selatan sekitar tahun 1707 Masihi. Sekarang 2020. Lebih kurang berapa tahun tu? 2020 tolak 1707. 700, 800, 900, 2000, dah 300 tahun lebih. 300 tahun lebih. Dari keluarga yang sederhana di masa pemerintahan Sultan Tahlilullah. Semenjak kecil sudah nampak ciri-ciri yang luar biasa pada dirinya. Di antaranya kecerdasan serta sikap sopan santunnya, sehingga Sultan Tahlilullah tertarik dan mengirimnya ke Mekah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Sultan suka, maka disuruh belajar. Budak pandai lah. Budak pandai. Ditaja. Dari dulu dah ada, beasiswa ni dah ada, ditaja. Awak belajar Mekah lah. Budak pandai. Di Mekah ia mempelajari pengetahuan agama Islam dengan Syekh Ata'illah dan belajar ilmu tasawuf dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani di Madinah, dan sesudah 35 tahun menuntut ilmu. Bukan 3 tahun setengah, 35 tahun. 35 tahun ni umur saya. Kalau saya daripada lahir belajar sampai sekarang ni baru habis belajar. Bukan habis belajar, berhenti belajar. Sebab apa? Dia berhenti belajar tu bukan sebab dia yang nak berhenti. Tak. Dah 35 tahun ni dah lah, penat lah belajar. Tak. Dia tak nak berhenti belajar. Guru dia kata. Guru dia yang cakap, dah lah, awak ni dah boleh ngajar dah. 35 tahun belajar. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Kalau 3 tahun belajar, lepas SPM, ambil 3 tahun, ambil apa, lepas SPM, ambil inilah yang paling singkat apa, dia ada 3, satu diploma 3 tahun, tingkatan 6 2 tahun. Yang paling singkat matrikulasi setahun je. Lepas setahun matrik, ambil ijazah 3 tahun. Lepas 3 tahun ijazah, dapat apa nama ni, ijazah lah. Lepas ijazah sambung master 2 tahun. Lepas master sambung lagi PhD, dapat doktor. Kemudian sambung lagi Profesor Madya. Lepas Profesor Madya sambung lagi Profesor. Dah Profesor sambung lagi Profesor Emeritus. Last tu Profesor Emeritus tu lah, dah tak ada belajar lagi dah. Itu dah putih dah, rambut dah tak ada belajar lagi dah. Jadi itu dalam masa berapa tahun tu, lepas SPM tu, apa nama ni, matrik setahun, ijazah 3 tahun. Ni kalau tak cuti lah, terus sambung master 2 tahun, PhD saya tak ingat berapa tahun, mungkin 2 tahun juga, katalah 2 tahun. Profesor ada 2 tahun lagi,
Semakja, profesor. Profesor emeritus. Baru berapa tahun? Baru 14 tahun. Profesor emeritus. Kalau sambung teruslah belajar. Ini 2 kali ganda. Kalau 14 tahun kali 2, 28. 2 kali ganda tambah lagi 6 tahun. 28 5 tahun 28, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5 7 tahun lagi tambah. Tu nak panggil apa? Nak panggil apa tu? Profesor apa dah tak ada dah. Lagi tinggi dari profesor emeritus. Betul tak? Dia nak belajar lagi. Gurunya kat dah. Awak dah cukup ni. Awak balik. Ini sultan yang suruh belajar. Dah awak balik. Nanti tak ada manfaatnya. Ya tak? Kita tak tahu umur kita. Kadang-kadang murid pergi dulu. Kadang-kadang guru pergi kemudian. Kadang-kadang murid pergi. Ulang balik lah. Kadang-kadang murid pergi dulu, guru pergi kemudian. Kadang-kadang guru pergi kemudian, murid pergi dulu, kan? Sama Ustaz. Takut jadi doa. Maaf lah. Ulang banyak kali. Ustaz ni cukup 40 kali kan? Kali dah ulang kat sini ni. Baik. Jadi gurunya kata dah awak balik. 35 tahun belajar. Dah balik. Balik bukan halau lah, maknanya awak nanti kalau ada rezeki awak sambung belajar lagi. Balik dia ngarang kitab. Sultan tu tadi awak dah belajar kan, ngarang kitab. Dia belajar bahasa Arab lah, bukan belajar bahasa Melayu. Kat Mekah tu Melayu, belajar bahasa Arab, ulama Arab. Balik tu Sultan suruh buat kitab, tapi bahasa tempatan, bahasa Melayu lah, Melayu Banjar. Kau buat bahasa Arab macam mana nak baca, tak pandai. Ngarang kitab ni tebal gini ni. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ini baru bab ibadat. Kalau umur dia panjang lepas habis bab ibadat ni wafat, meninggal dunia. Kalau gurunya tak suruh balik, dia tak ikut cakap gurunya, memang belajar aje lah. Ilmunya tak sampai ke apa nama rakyatnya tu kan, kepada masyarakat Banjarmasin. Sampai bab ibadat meninggal dunia, wafat. 2 juzuk tu, juzuk pertama, juzuk kedua. Kalau dia sambung muamalat, nakahat, jenayat, faraid, tebal macam mana? Mungkin lagi tebal lah juzuk kan. Itu pun buat fikih sahaja. Ada bab tauhid tak? Ada kitab apa nama ni, Tuhfatur Raghibin. Kalau tak silap, kitab Tuhfatur Raghibin tu karangan beliau juga. Baik, di Mekah ia mempelajari pengetahuan agama Islam dengan Syekh Athaillah dan belajar mutasawuf. Baik, 35 tahun. Sekembali dari Mekah ia mendirikan sebuah tempat pengajian yang kemudian dinamakan Dalam Pagar. Nama tempatnya. Selama 20 tahun ia mengajar di tempat itu. Banyak murid-muridnya yang datang dari pelosok kerajaan Banjar. Sesudah mereka mendapat pendidikan agama yang cukup, mereka kembali ke daerah masing-masing, dan dengan cara demikian agama Islam cepat berkembang dalam kerajaan Banjar. Di samping mengajar, Syekh Muhammad Arsyad banyak juga menulis kitab-kitab agama, dan sebuah karyanya yang tersebar ialah kitab Sabilul Muhtadin Littafaquhu fi Amriddin, yang terdiri daripada 2 jilid yang kesemuanya berisikan fikih ibadah. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah, ditulis dalam bahasa Melayu pada tahun 1193. Sekarang dah 2000, ini hijrah. Sekarang 1400, 300 tahun jugalah. Dan selesai pada tahun 1195. Dan baru dicetak untuk pertama kali dengan serempak. Tak tahu apa serempak ni pada tahun 1300 hijrah di Mekah, Istanbul, Kairo. Kitab Melayu cetak Mekah, cetak Istanbul, cetak Kairo, Mesir. Yang main. Cetakan tu syarikat percetakan antarabangsa. Diiktiraf lah. Makna diiktiraf. Kitab ni dia bahasa Melayu tapi ambilannya daripada kitab-kitab Arab. Sebab tu diiktiraf. Macam kitab Mata'ul Badrain, kitab Sahaja Majuhul dulu ada cetak Mekah. Pada tangan guru saya tak ada. Kitab ini sangat terkenal di seluruh Asia Tenggara. Ia terkenal tu yang belajar. Yang tak belajar tanya, tahu kitab Salamuddin? Siapa tu? Orang mana? Orang mana? Orang mana? Kitab lah. Oh, kitab. Jangan sebut kitab dulu kan. Kenal Sabil Muhtadin? Siapa tu? Sebut kitab dah tahulah kitab kan. Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, Kampuchia, Vietnam, Laos. Bukan sikit-sikit lah, yang ada orang Melayu semua tahu. Yang belajar. Yang tak belajar, dia tak tahulah. Kerana kaum muslimin di daerah-daerah ini masih mempergunakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa pengantar dalam ilmu
agama. Cukuplah, ni panjang ni tuan-tuan, baca habis satu satu ni tak baca hukumnya ni. Baik. Jadi ulang kaji bab sembahyang. Oh ya, yang lepas saya ada sebutkan tentang apa nama ni, salah satunya iaitu bab sembahyang juga. Ada berkaitan dengan apa yang saya sebut dalam sembahyang tu kan, yang apa, imam dengan makmum tu soalan juga kan. Kalau imam dengan makmum baca Fatihah tu macam mana? Jadi ini salah satu rujukannya. Ini kitab ini dia sebenarnya kumpulan daripada apa nama, suratul agama. Nanti saya bacakan kitab Al-Mu'tadin tuan sebelum saya masuk pada bab yang saya nak baca, yang saya masuk ni dulu, yang minggu lepas punya. Ini kitab ni adalah rakaman radio Cendrawasih Indonesia. Dah tak ada dah rakaman tu. Dia buat soal jawab agama. Yang bagusnya soal jawab agama yang itu dia sertakan rujukan kitab. Penting rujukan kitab. Macam saya sebut banyak kali, kalau budak universiti dia nak ambil ijazah ke master ke, dia kena buat tesis. Mula-mula latihan ilmiah masa bachelor, masa apa nama, ijazah. Kemudian naik sarjana baru tesis nama dia. Latihan ilmiah atau tesis ni wajib ada paling kurang 10 rujukan. Dipanggil bibliografi. Wajib ada. Tak ada 10 rujukan, kau punya tesis tak laku, buang tong sampah, kata pensyarah. Tak kira lah kau tiru senior ke. Biasanya memang tiru senior je. Pergi perpustakaan tu kan, tengok yang hampir sama je, tiru je. Pensyarah saya pandai. Jangan tulis je bawa sekali buku rujukannya. Memang tak dapat nak menipu. Sabar je. Encik Nasrun, ingat lagi nama, tak boleh lupa. Pasal apa? Pensyarah paling apa, straight lah. Orang lain, pensyarah lain tak apalah, awak ni ambil daripada perpustakaan ni tak apa, yang penting ada rujukan ni, lembut. Pensyarah lain dapat saya punya jangan tulis je bukunya mana yang rujukan ni, tunjuk muka suratnya, ni nasib baik ada, tulis-tulis tak jumpa bukunya, memang tak dapat lah. Baik, kenapa macam tu? Nak jaga kualiti ilmu. Ini bukan karangan SPM, ini tesis ni, kajian ilmiah, penyelidikan. Saya buat masa tu apa? Kitab Risalah Tauhid. Dari segi bahasa lah, kitab Risalah Tauhid Seragama Johor, kajian saya. Itu dari segi akademik. Kalau dari segi kehidupan kita seharian tuan-tuan, kita nak beli kereta, berapa harga X50, Proton X50, ya tak? Belum ada official lagi, kenyataan rasmi. Agak-agak ada, orang agak-agak 80,000 hingga 110 ke apa gitu. Dia ada banyak variants tu kan. Kelebihan dia memang macam-macam. Keselamatan itu daripada apa? NCCAP apa nama dia? Kan? Test kemalangan tu kan. Test daripada depan, test daripada tepi. Langgar dia dari depan, tak ada apa-apa. Semua penumpang tak ada apa-apa, termasuk baby kat belakang. Langgar dia tepi pun tak ada apa-apa. Kalau Myvin langgar pun tak ada apa-apa. Itu testnya lah. Kejadian sebenar tak tahu lagi lah. Honda Accord ni mati. X50 di test, InsyaAllah selamat. Jadi belilah X50. Ustaz promote. Tak apa, saya tak promote pun, tak ada untungnya saya pun, saja nak beritahu ciri-ciri tersebut yang keluarkan atas penyelidikan. Maknanya sumber maklumat tersebut daripada syarikat yang buat test tu, bukan Ustaz Aidil yang cakap. Saya nyampaikan aja. Makna sumber kena pasti. Tak boleh main ambil sebarangan. Kalau saya cakap, saya kena buktikan. Ini buktinya dekat soal gambar tulis NCCAP, ujian kemalangan. Ciri-ciri lain, ciri-ciri lain boleh parking sendiri. Wah, orang suka. Padahal benda tu tak adalah ni sangat penting sangat kan. Tapi boleh parking sendiri, best. Tapi lambat. Dia lambat. Set. Parking sendiri manual lagi cepat. Dia lambat. Ya tak? Jadi maknanya ciri-ciri Proton X50 tu kena tahu daripada syarikat pengeluarnya sendiri, ataupun maknanya sumber yang boleh dipercayai. Tak boleh main agak-agak. Tu sebab 20,000 tempahan dah ada minggu pertama. Wah, Ustaz tahu betul terbaca lah. Asal gambar tu kan. Ya?
Tak mampu, belum mampu. Selagi Bima belum boleh jalan aja lah. Doakan aja lah, mana tahu kan. Baik, jadi dari kehidupan seharian kita itu nak beli kereta, nak beli rumah. Beli rumah kalau boleh, rumah baru dengan syarikat pengeluar rumah, IOI ke apa ke. Jangan beli dengan ejen. Kalau nak beli dengan orang persendirian, kena ada peguam. Kena ada peguam. Hitam putih kena ada. Dah banyak orang kena tipu dengan ejen beli rumah. Ya tak? Itu yang kena tipu. Tak dapat beli, rumahnya tak ada, dah bayar rumahnya tak ada. Yang tak kena tipu dah kena markup. Itu confirm. Harga 200 di markup di ejen 200.5. Itu untuk dia sendirilah kan, dah kerja dia kan. Itu confirm lah. Jadi maknanya kalau kita beli daripada syarikat rumah sendiri, confirm maklumat tu pasti. Harga sebenar berapa? 200. Saya bayar 200. Tapi taklah cash kan. Pinjaman lah. Lagi apa? Maknanya sumber maklumat tu kena tepat. COVID-19. Maklumat yang tepat. Berapa kes hari ni? Ada orang cakap sekian, ada cakap sekian. MKN lah, saya nak MKN. Kalau bukan MKN saya tak nak percaya. Ya tak? Jadi maklumat tu, nak cerita maklumat kena daripada sumber yang boleh dipercayai. Itu semua dalam kehidupan kita ada, tuan-tuan. Kalau kita tak ikut, boleh jadi tunggang langgang kehidupan kita. Kena tipu itu memang confirm. Itu pengalaman hidup lah. Tuan-tuan mungkin lebih lagi. Nak cerita dari segi agama, takkanlah maklumat agama tu kita boleh ambil sembarangan. Takkanlah boleh ambil sembarangan. Ya tak? Lebih-lebih lagi lah kena daripada sumber yang boleh dipercayai. Apa dia sumber yang boleh dipercayai? Sekarang semua orang mengaku dia betul. Dah banyak kali saya cakap, kita tak jumpa Rasulullah, tak jumpa sahabat, tak jumpa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nak tahu yang betul macam mana? Tak lain tak bukan kitab. Para ulama tinggalkan kitab. Tak pandai kitab Arab, tengok kitab lah Melayu. Habis ada ustaz ni kata, kita tanya ustaz tu, ustaz dapat daripada kitab mana ya? Macam ni baik-baik lah, jangan marah-marah. Marah memang kena marah balik. Kalau ustaz dengar, ni kitabnya sekian-sekian, alhamdulillah, ada sumber kitab. Jadi kita boleh ambil maklumat yang dia sampaikan. Tapi kalau kita minta kitab, ustaz, boleh saya tahu tak rujukan kitabnya? Ni soal banyak sangat soal ni macam Bani Israel. Apa pula macam ni? Saya cuma nak sumber kitab. Saya tak nak beli X50 tiruan. Setakat ni tak ada lah kan. Handphone tak boleh tiruan. Ya tak? Apa-apa semua tak boleh tiruan. Jadi nak sumber maklumat. Kalau dia tak ada, jadi maklumat dia tu kita tak boleh kata betul, takut dia salah. Tak boleh kata salah, takut betul. Tapi kalau ada maklumat daripada kitab, dah confirm daripada kitab para ulama, kalau nak ada orang pertikaikan, boleh guna kitab lain lah. Sebutkan kitabnya yang lain. Baik, jadi kat sini termasuk isinya, itu pengenalan. Jadi isinya kat sini, selepas saya ambil yang ringkas, kesimpulan lah. Dengan demikian wajiblah makmum membaca Fatihah dalam rakaat sembahyangnya, walaupun dikala imam baca surah dengan jahar. Tapi kaifiat yang terbaik adalah cara kerjasama antara imam dan makmum. Dalam hal ini, iaitu imam diam sekadar makmum selesai baca Fatihah. Lepas amin, maka imam diam sekadar Fatihahnya makmum, baru kemudian membaca surah atau ayat Quran yang didengarkan oleh makmum. Jadi kitab rujukannya dekat sini. Dia kata dalam kitab Hasyiatul Bajuri, ini kitab Arab, kitab Arab. Kemudian antara lain rujukannya ialah hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian rujukan yang lain ialah hadis daripada Ubadah. Kemudian riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Daruqutni. Maknanya ada hadis-hadisnya, ada kitab-kitab rujukannya. Bukan omong-omong kosong. Baik, kemudian saya nak sambung. Ini dah banyak kali
iaitu tentang apa nama ni, orang yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja ataupun tanpa uzur. Dalam kitab ini diterangkan rujukannya, iaitu daripada kitab I'anatul Talibin, kitab Fathul Mu'in Hamish I'anatul Talibin juzuk 1. Dan wajiblah menyegerakan oleh yang meninggalkan sembahyang. Ni kita Arab juga, saya bacakan ertinya. Dan wajiblah menyegerakan oleh orang yang meninggalkan sembahyang untuk mengqada sembahyang yang luput itu, jika luput tu ditinggalkan, jika keluputannya itu tanpa suatu uzur, tak ada sebab. Memang zaman muda-muda malas sembahyang ataupun tak tahu kepentingan sembahyang, ataupun nantilah dah tua baru sembahyang, macam itulah, maka wajiblah diqadakannya dengan segera. Telah berkata guru kami Ahmad Ibn Hajar, ulama ni, dan menurut apa yang nyata bahawa wajiblah digunakan seluruh kesempatannya untuk qada. 24 jam kena qada, terkecuali, ada kecuali hal-hal yang diperlakukannya dalam yang tak dapat tidak daripadanya yang wajiblah, dan bahawa haramlah atasnya melakukan pekerjaan sunat. Kat sini ringkas. Kemudian ada hadis, barang siapa yang terlupa sembahyang maka hendaklah dilakukannya sembahyang itu apabila diingatnya, dan tidak ada satu kafarah kecuali itu sahaja. Kalau lupa, dah ingat, sembahyang balik, ini memang sengaja tinggalkan, apatah lagi, wajiblah qada. Ada lagi hadis daripada Imam Muslim. Yang tadi hadis Bukhari dan Muslim, ini hadis Muslim. Kemudian hadis daripada An-Nasa'i, Tirmizi. Daripada kitab ada, daripada hadis pun ada. Maknanya rujukannya tu bukan, ibarat kalau COVID-19 tu, itu daripada MKN lah maklumatnya. Senang cerita. Senang ceritanya. Baik. Ini yang sebelum ni saya pernah bacakan yang Jawi tuan-tuan, ni bacakan yang Rumi. Sama je. Maknanya kalau tuan-tuan nak beli tak pandai Jawi, yang Rumi pun ada. Zaman sekarang dah senang tuan-tuan. Muka surat berapa? 334. Belilah tuan-tuan, supaya apa? Salah satu harta yang kita ada ni, salah satunya kita beli untuk apa nama, ilmu. Jangan satu pun tak ada harta kita ni buat beli kitab langsung, rugi. Jadi apa nama ni, amal jariah. Kalau kita meninggal dunia, orang baca kitab tu dapatlah pahala ni. Baik. Surat 333. Barang siapa masih mempunyai kewajipan mengerjakan solat yang tertinggal tanpa uzur, maka wajib ia menyegerakan mengqadanya. Maknanya dia pernah tinggalkan sembahyang. Wajib atasnya mengerjakan pekerjaannya untuk mengqadanya. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain. Ikut hukum asal, tak boleh buat benda lain. 24 jam memang qada sahaja. Selain dari mengqada seperti solat sunat atau tawaf, tak boleh mengerjakan pekerjaan lain selain dari mengqada. Contoh pekerjaan lain yang tak boleh dibuat tu, solat sunat atau tawaf dan sebagainya. Itu yang sunat. Dan fardu kifayah seperti solat jenazah, solat mayat ni, solat jenazah, haramlah atasnya. Apa hukum tak boleh tu? Haramlah atasnya, ya Allah, mengerjakan semua itu selama masih ada kewajipan mengqada pada waktu itu. Kenapa hukum macam ni ustaz? Nak cerita kepentingan sembahyang tu lah. Kewajipan sembahyang tu bukan main-main. Awak jangan suka-suka tinggal. Kalau dah pernah tinggal, sudahlah, taubat, kemudian qada lah. Taubat ni, hukum taubat dalam kitab Aqidatul Najin ada 3, iaitu pertama menyesal, kedua tinggalkan dosa tersebut ketika taubat, yang ketiga berazam, berniat tak nak buat lagi dosa tersebut. Tapi kalau dalam bab sembahyang ada 4 rukunnya, tambah lagi satu, iaitu qada sembahyang. Tapi kalau saya sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat taubat itu sembahyang sunat. Kalau awak sembahyang sunat taubat tapi tak ada menyesal, tak ada meninggalkan dosa yang tersebut ketika taubat, tak ada niat, tak ada azam, cita-cita untuk tak buat lagi dosa tersebut, tak sah lagi taubatnya. Pasal rukun taubat ni
3. Kalau sembahyang ada 4, yang keempat tu kena qada. Kalau banyak sangat saya punya sembahyang yang saya tinggalkan, kira susah, tak ingat ustaz, tak ingat. Yang saya ingat ex-girlfriend saya ingat lah. Oh, ex-girlfriend ingat pula. Pasal cantik, oh cantik. Kata ulama, kalau tak ingat biar lebih. Kalau tak ingat juga, ambil lah daripada balik. Kalau mazhab kita Syafi'i, balik umur 13 tahun, lelaki lah. Kalau perempuan 9 tahun. Jadi daripada umur 13 tahun tu sampai umur yang awak betul-betul sembahyang 5 waktu cukup, tak ada rongak. Kalau rongak pun awak terus qada. Contohnya tak ada, memang sampai sekarang saya ada rongak, sampai sekarang lah umur awak. Gigi rongak, sembahyang pun ada rongak. Contoh ni tak kata siapa-siapa, minta maaf tuan-tuan. Saya pun lancang pula cakap ni. Main sebut aja. Baik. Jadi katalah umurnya sekarang katalah 30 ataupun 33, nak senang kira. Jadi daripada umur 13 sampai 13, 23, 33, 20 tahun. 20 tahun satu hari satu subuh. Jangan kira 5 sembahyang, nanti susah awak. Satu hari satu subuh. 1 tahun 365 hari kan. 365 subuh, 365 zuhur, 365 asar, zuhur, asar, maghrib, isyak, macam tu. Jadi dalam masa 20 tahun 365 subuh tu tadi kalikan 20 tahun. Jadinya susah juga. Katalah 10 tahun, nak senang kira, 3650 subuh, 3650 zuhur, asar, maghrib, isyak. Banyaknya ustaz, bila nak habis? Umur saya pun dah tak panjang. Macam tahu je umur panjang kan. Bagus pula bang Tang tu tahu pula. Apa nama ni, rumah kata pergi, kubur kata mari, tahu pula itu. Bab qada sembahyang tu ingat pula. Jadi andai kata kita niat buat dan terus buat, terus bertindak. Andai kata tak sempat, umur kita tak panjang, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima niat kita nak qada sembahyang. Kerana apa? Itu adalah hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang dengan makhluk aja dituntut di akhirat nanti, apatah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Itu mazhab kita Syafi'i. Ustaz, mak saya meninggal dunia ustaz, saya nak sembahyang jenazah, ustaz kata haram ni, macam mana? Andai katalah berada pada situasi tersebut, dibenarkan taklid pada mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, kalau tak silap mazhab Maliki, dibenarkan sembahyang apa nama ni, jenazah tu tadi, tetapi dengan syarat sembahyang qada pun kena buat juga. Tak kira lah sama ada sembahyang jenazah dulu buat, kemudian sembahyang qada, ataupun sembahyang qada dulu kemudian sembahyang jenazah. Antara dua. Tapi maknanya qada tetap kena qada. Mazhab lain, mazhab kita Syafi'i tak ada kompromi. Kalau maknya boleh bercakap tadi, itulah kau masa mak hidup suruh sembahyang, kau tak nak sembahyang, so qada tak nak qada. Nasib baik maknya tak bercakap. Mak bercakap, dia pun pergi juga. Baik. Jadi dah masuk isyak tuan-tuan. Inilah beberapa perkara, ni dah banyak kali sebut, cuma daripada kitab yang berlainan. Yang ini kitab Rumi. Jadi caranya itulah, kita kira kemudian kita qada. Kecuali perkara-perkara seperti tidur, cari nafkah, kerjalah, belanja yang wajib, berbelanja, pergi kedai, yang wajib-wajib yang lain. Selain waktu tu kena habiskan qada sembahyang. Inilah tuan-tuan, cukuplah kadar ni beberapa perkara. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.